Baik, kita mulakan ya. Hmm. Kita mulakan perkuliahan hadis kita. 1004 hadisnya. 1004. Siapa nak baca silakan. Sila. Okey, sila. Dia berkata kalau besarnya Ya. Baik ya, saya mak. Hadis 1004 hadis sah. Hadis 1004 hadis sah. Matan dia. Dilarang seseorang meminang atas pinangan saudaranya. Hukum haram tidak sah. Baik, ya, dalam hadis 1004 seorang perempuan yang telah dipinang oleh lelaki, peminang pertama meninggalkan atau mengizinkan pada lelaki yang datang belakang untuk meminangnya. Jadi, ya, kalau seandainya dia masih dalam pinangan, ada orang masuk baru lagi, yang kedua, ya, yang kedua itu dianggap tidak sah dan hukumnya haram. Kecuali, ya, lelaki yang pertama tadi meninggalkannya, ataupun dia mengizinkan kepada lelaki lain yang nak meminangnya. Ya, jika tidak, hukum tetap asal, yaitu haram dan tidak sah. Ya. Ini ya berkaitan dengan pinangan, sama juga dengan jual beli. Ya, jual beli kalau orang tu masih dia bertawar menawar, kita tidak boleh potong trip. Ya. Jadi ya, biarkan diselesai tawar menawar. Kalau dia dah beredar, tak nak barang tu, dia dah beredar, kita pula masuk. Ya, mungkin bagi kita murah, bagi dia mahal, sebab itu nak tawar menawar. Ya. Jangan kita terus potong trip dia, salah. Ya. Begitu juga terkadang dalam membayar, ya, dekat cashier kadang kena ikut giliran juga. Ya, kalau tak ikut giliran orang pun marah. Ya. Jadi itu semua adalah peraturan-peraturan atau adab yang mulia. Ya. Tapi seandainya orang depan tu dia mengizinkan, Kak masuklah dulu, kakak tak banyak barang, saya banyak barang. Okey, kita pun masuklah dulu, bayar dulu. Macam itulah dia izinkan. Okey, kita teruskan lagi. Sekarang ni hadis 1005. Siapa baca buka mic ya. Yang baca saja buka mic supaya clear. Okey, sila. Baca makna.
Nah, habiskan. banyak my list dia. Ya, oke ya, panjang ceritanya. Satu lagi. Ada sambungan dia. Satu lagi. Ada lagi satu lagi 1006. Ha. Okey. Hadis catatkan 1005 sampai 1006. Dia satu hukum. Hadis sah. Matan. Waalaikumsalam. Matan perkahwinan wajib ada mahar. Perkahwinan wajib ada mahar. Hukum wajib sama juga sebagai rukun. Sama juga sebagai rukun. Yang baru masuk ya, hadis ni hadis 1005 sampai 1006. Dah dibaca dah. Hadis dia sah. Matan dia perkahwinan wajib ada mahar. Hukum wajib sebagai sama juga sebagai rukun. Okey, saya semula. Cerita ni kisah hadis ini iaitu 1005 ni. Zaman Nabi, perempuan dia boleh menghebahkan dirinya kepada Rasul sallam. Orang yang menghebahkan dirinya kepada Rasul, kalau Rasul nak, dia tidak perlu kepada mas kahwin. Mana yang menghebahkan dirinya. Contohnya seorang perempuan ni menghebahkan dirinya. Kalau Rasul sudi nak berkahwin dengannya, maka dia sudi merelakan dirinya. Itu namanya hibah. Disebut hibah. Jadi menghibahkan diri kepada Rasul. Lalu Rasul pandang atas bawah. Kemudian kata perempuan tidak ada jawapan apa-apa daripada Rasul. Maknanya Rasul setuju atau tidak, tak ada jawapan. Rasul diam. Biasanya kalau Rasul setuju dia akan cakap. Tapi kalau Rasul tak setuju dia buat diam macam tu. Jadi perempuan ni duduk.
Bila duduk seorang sahabat ni memandang macam Rasul tak minat je. Macam itulah bahasa dia. Macam Rasul tak minat je ni, ya. Wahai Rasulullah, ya, kalau tuan tak minat, bagilah kat saya. Kata si sahabat ni, bagilah kat saya katanya. Ya. Jadi Rasul menawarkan ya kepada lelaki ini, engkau ada apa-apa tak yang boleh dijadikan sebagai mahar maknanya, ya. Ya, lalu dia pergi balik ia tidak ada apa-apa yang dapat nak dibagi, ya. Lalu ya Rasul kata, ya, carilah ya walaupun ya cincin besi. Cincin besi. Tengok-tengok cari juga cincin besi kat keluarga, tak ada juga, ya. Kemudian kata dia, aku ada kain ni, boleh tak, ya. Kain nak buat apa kalau dipakai, tutup bawah, atas nampak, tutup atas, bawah nampak. Kain sekerat, kan? Kain sekerat, ya, kata si Rasul macam tu, ya. Jadi lelaki ni pun ya termenung lah, lalu dia beredah, maknanya kecewa lah tak dapat nak berkahwin dengan perempuan ni, ya. Dia pun beredah. Sambil beredah tu Rasul panggil balik, ya. Dipanggil, katanya, engkau ada hafalan Quran tak? Hafalan Quran ada. Betul hafal? Hafal. Ya. Lalu Rasul kata, aku nikahkan kau ya dengan engkau mengajarkan Quran kepadanya. Ya, ada yang mengatakan dia hafal surah Baqarah, tapi mas kawinnya tu ya dihafalkan kepada istrinya 20 ayat surah Baqarah tu untuk jadikan sebagai mas kahwin. Jadi ya walaupun hanya ayat Quran, ya, ia boleh jadi sebagai mas kahwin juga, ya. Ini bergantung kepada keadaannya. Zaman Rasul masa itu ya adalah zaman yang masing-masing susah, ya. Jadi mas kahwin ni apa saja yang adalah akan dijodohkan, dikahwinkan, ya. Kalau zaman-zaman sekarang ni ya mas kahwinnya Quran, tak ada siapa yang nak sudi, ya. Ya, dia punya mas kahwinnya ya hanya nak menghafal Quran ataupun sebuah kitab Quran. Ya, tak ada siapa nak sudi. Jadi ya ikut masa lah, ikut zaman, ya. Contoh zaman, ingat tak zaman moyang-moyang kita, zaman Jepun dulu, ya, mak-mak kita cerita, ya, dulu nenek dia ke apa kahwin tu, ya, hanya ya dijodoh-jodohkan macam tu saja, ya. Orang tua dia yang kahwinkan, anak kadang tak tahu, ya, anak masih kecil lagi, ya, dah dikahwinkan ya oleh mak ayah dia, oleh mak ayah dia, ya, kadang oleh pak cik dia, ya. Kalau siapa tak kahwin, dia pun ambil. Jadi dikahwinkan. Jadi mas kahwin tu apa yang ada masa tu, ya, apa yang ada sebagai mas kahwin. Itu zaman susah, zaman Jepun dulu, zaman susah, ya. Jadi ya ikutlah keadaan, ya. Kalau seandainya sampai saat ya macam tu, apa yang ada. Kalau dia tahu boleh mengajar Quran tu pun boleh jadi sebagai mas kahwin. Kalau dia ada sebentuk cincin besi pun boleh jadi mas kahwin. Tu nak tahu tu, ya. Artinya kita ambil kesimpulan bahawa mas kahwin itu atau mahar itu wajib. Mahar mas kahwin, ya. Dia juga sebagai rukun dalam akad nikah, ya. Okey, kita teruskan lagi 1007. Siapa nak baca, buka mic dia. Siapa nak baca, buka mic. 1007, silakan. Mic kena buka. Sila. Okey. Ya. Ya. Catatkan hadis 1007, hadis sah.
Matan diperintah menyiarkan berita perkahwinan. Hukum wajib. Baik, ya, perkahwinan dengan kematian berbeza. Kalau kematian kita tidak wajib menyiarkan. Tapi kalau ya perkahwinan, ya, kita wajib menyiarkan. Ya, maknanya memberitahu. Itu dia, kenapa perlu ada kenduri. Ya. Walaupun kenduri ini sekadar minum teh petang contohnya. Tak ada juga kenduri. Sebabnya keumuman pernikahan kalau tidak disiarkan nanti akan jadi fitnah. Siapa tu yang dibawa tu? Dibawa rumah hari-hari tu. Ya. Jadi satu fitnah. Jadi sebab itu, ya, sekurang-kurangnya, ya, majlis itu kalau paling kecil diketahui oleh keluarga, jiran-jiran, tetangga. Sebabnya, ya, ia boleh jadi saksi dan ia tidak mendatangkan fitnah. Artinya kalau misal kata orang yang tak tahu pula, si fulan tu dah kahwin ke? Contohnya, kata jiran tu, dia dah kahwin dah. Kan jadi saksi, macam tu. Kalau tak disiarkan, senyap-senyap je, ya, jadilah keraguan orang keliling. Ya, si fulan tu kahwin ke tak tu? Ya, duduk sama je, kan jadi fitnah, percakapan sana sini. Itu cerita dia. Sebab itu Nabi kata suruh siarkan perkahwinan. Bukan sememangnya kematian. Itu dikatakan, tengok ayat di hadis dia. A'linu nikah. A'linu ni maknanya iklan. Daripada perkataan iklan. Iklankan. Nikah tu mana? Iklan tu kena siarkan. Kena maklumkan. Ya. Kalau zaman Nabi, ya, sekadar sahabat-sahabat keliling tahu, jiran tahu, cukup. Ya. Yang wajib macam itulah. Ya. Yang tak wajib tu buatlah seberapa nak besar. Ya, lagi ramai orang tahu. Tu tak apalah. Ya. Kalau hamba ambil wajib saja. Kalau ambil wajib saja, sekadar, ya, kata orang Jawa, buat 5 nasi ambeng dah lah. Nasi ambeng kalau orang Jawa. Ya. 5 nasi ambeng tu maknanya 5 dulang. 5 dulang nasi ambeng tu, 1 dulang 5 orang. Jadi kali 5 lah. Ya. Kali 5 berapa? Tu maknanya itu pun dah mencukupi. Dah apa maknanya? Dah kita melepasi wajib. Ya. Baik, kita teruskan lagi hadis 1008. Siapa nak baca? Buka mic pula. Siapa nak baca? Buka mic ya, dari Abu Burda. Okey. Ya, baik. 1008 catatkannya. Hadis boleh dipakai. Matan dianjurkan perkahwinan dengan memakai wali. Hukum sebagai satu ketentuan.
sebagai satu ketentuan. Jadi ketentuan dalam hadis ini, ya, orang yang melakukan pernikahan tanpa wali, yaitu tanpa persetujuan atau kehadiran wali perempuan, maka perkawinan itu tidak sah. Kerana ada hadis tentang wali ini, tidak ada yang sahih. Ya, hadis tentang wali ini tidak ada yang sahih. Maka syarat bahawa sahnya perkawinan harus dengan persetujuan atau kehadiran wali tidak wajib. Persetujuan wali hanyalah sunnah. Maka apabila wali tidak setuju dan perkawinan terus berjalan, maka perkawinan tetap sah. Ya, contohnya si wali tak nak nikahkan, anak nak nikah juga. Ya, maka dia pergi ke wali hakim, contohnya. Ya, atau dia ke dia lari ke negeri lain. Ya, dia berkahwin di sana, tetap sah. Ya. Baik. Jadi kalau wali ada sempurna, ya, kita perlu kepada mengutamakan wali. Sebab ada berlaku di Johor, ya, seorang anak dia bernikah, tapi dia mengetepikan wali. Kemudian, ya, sesudah dia bernikah, wali itu pergi ke pejabat pendaftaran, ya, pendaftaran nikah tu. Dia mohon batalkan pernikahan itu. Ya, di Johor, ya. Mengikut ceritanya lulus. Apa yang diminta oleh wali suruh batalkan, dia lulus. Ya. Artinya pernikahan itu dibatalkan sebab dia telah melangkaui wali yang sempurna. Jadi kena ingat juga tu, ya. Wali pun masih ada kuasa untuk membatalkan. Tapi kalau dia bernikah di luar negara, dah jauh berapa marhalah, tu wali tak boleh buat apa. Walaupun dia minta batalkan, tak boleh. Ya. Dan tak tahulah kalau di Selangor ni, di Selangor, ya, kebanyakanlah di tempat saya, ya, Selangor, di Sepang, di Sepang. Kebanyakan mereka, ayah-ayah dia ni sebagai wali ni, tak ada nikahkan anak dia. Dia semua wakil kat imam. Dia wakil kat imam. Imam itulah jadi wakil. Yang dia nikahkan. Biasa imam baca khutbah, ya. Yang nikahkan ialah wali. Ya. Tapi di tempat saya kebanyakannya, ya, mereka semua wakilkan dekat imam nikah. Dia tak membaca akad nikah tu. Ya. Tidak melafazkan akad nikah tu. Ya, yang melafazkan ialah, ya, walinya, iaitu imam tu. Tapi di tempat-tempat lain saya tengok, ya, imam hanya dia mengesahkan dan baca khutbah lah. Yang menikahkan ialah orang tuanya. Yang menikahkan. Di Kelana Jaya macam mana? Di Kelana Jaya saya pun tak tahu, sana Selangor juga. Di Kelana Jaya. Orang tuanya nikahkan. Orang tua nikahkan. Itulah yang sebetulnya. Ya. Tak tahulah agaknya orang-orang kampung ni tak pandai ke, ya, menggigil ke nak cakap. Ya, nak cakap tak pandai atau menggigil, ya. Jadi kebanyakan, katakan saya hadir itu, kebanyakannya semua imam yang nikahkan. Ya. Bapak dia yang apa, menangis? Itulah. Ya. Kadang tak berani. Ni nak melafazkan tak berani. Itu diwakilkan tu. Ya. Dia sedih. Ke orang lain.
Ada di macam di Johor tu, ada saya pernah hadiri satu pernikahan tu. Dia lepas daripada akad nikah tu, orang tua dia yang perempuan lah, yang perempuan ni panjang dia baca penyerahan anak tu. Ha. Ha? Ya. Oh. Dia panjang dia punya penyerahan anak tu kepada menantu. Macam-macam nasihat. Ya. Kadang sampai menangis-nangis. Ya. Dia baca tu. Ya. Ha. Itulah saya di Selangor saya tak ada jumpa pun. Ya. Ha. Tapi di panjang. Dia macam macam khutbah pula. Ya, macam khutbah kedua. Hmm. Kadang dengar tu ada juga yang serasa segan juga bila dengar macam tu. Ya. Baik ya, kita teruskan lagi hadis yang keberapa tadi? 1009 ya. Okey, sila. Silakan. Silakan. Siapa nak baca? 1009. Sila. Okey, catatkan. Hadis 1009, hadis boleh dipakai. Matan, perkahwinan harus ada sedikitnya 2 saksi. Hukum sebagai satu ketentuan. Sebab itu ya menjadi syarat kepada ya rukun nikah. Ya, adanya wali, adanya saksi, adanya mahar, adanya ijab kabul. Itu maknanya ya dia punya jadi rukun nikah. Ya. Sekurang-kurangnya ya saksi itu 2 orang, tapi yang wajibnya biasanya yang terdaftar, tercatat dalam kertas. Ya, ialah 2 saksi. Sebenarnya yang hadir itu semua saksi. Yang hadir itu semua saksi. Ya, siapa hadir majlis pernikahan tu, itu semuanya adalah saksi. Tapi hanya yang diregister 2 orang je. Ya. Itu maksudnya itu dikatakan sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Ya. Mungkin di tempat-tempat lain yang tidak ada ya, yang di luar kawasan dan sebagainya ya, saksi ya hanya 2 orang itulah. Itulah saksi. Itu saya katakan ya, yang menghadiri majlis akad nikah tu sebenarnya semua itu adalah saksi majlis pernikahan itu. Hanya yang tercatat 2 orang saja. Okey, saya teruskan lagi 1010. Siapa nak baca? Teruskan. Yang tadi baca boleh juga teruskan baca.
Baik ya, 1010 hadis boleh dipakai. Matan, perkahwinan tanpa izin wali harus dibatalkan. Matan ni isi kandungan ya. Isi kandungan hadis ni macam tu. Perkahwinan tanpa izin wali harus dibatalkan. Jadi kita tengok hukum. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, ini ada keterangan panjang sikit ya, mengenai tentang hadis 1010. Iaitu seorang perempuan yang bernikah tanpa persetujuan wali. Perkahwinannya batal. Tetapi kalau sudah terlanjur suami mencampurinya, mana dah nikah lah. Ya, dah nikah, tidak sudah mencampurinya, maka ia wajib membayar mahar dan perkahwinannya dibatalkan. Mas kahwin tetap bayar. Kemudian kahwin tu dibatalkan. Ya, ini satu pendapat ya. Mengikut hadis macam tu. Tetapi Imam Malik, Imam Malik ni Maliki itulah, Imam Maliki, ya. Imam Malik meriwayatkan di dalam kitab Muwatta. Kalau sebut Imam Malik, kitabnya Muwatta. Kalau Imam Syafi'i, Al-Um, ya. Itu terkenal kitab fiqh dia lah. Kalau Imam Malik, terkenal nama kitabnya Muwatta, ya. Kata Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Muwatta bahawa Aisyah telah menikahkan anak perempuan Abdul Rahman bin Abu Bakar. Ya. Aisyah menikahkan, bukan perempuan, bukan lelaki. Ya, perempuan Aisyah menikahkan. Ya, menikahkan anak perempuan Abdul Rahman bin Abu Bakar, iaitu saudara lelaki Aisyah. Anak buah lah. Ketika Abdul Rahman berada di negeri Syam. Si bapanya berada di negeri Syam. Jika benar bahawa seorang perempuan menikah tanpa persetujuan wali itu batal, tentunya Aisyah sendiri tidak menikahkan anak saudara perempuannya ketika Abdul Rahman tidak ada di tempat itu. Kerana hadis ini bertentangan dengan perbuatan Aisyah sendiri, maka mustahil Aisyah durhaka kepada ketentuan Nabi. Dan ia sendiri meriwayatkan, jadi hadis ini sahih. Oleh kerana ada pertentangan inilah, maka hadis yang menyatakan bahawa perempuan kahwin tanpa izin wali adalah batal tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Ya. Maknanya kita boleh pegang macam ni. Ya, wali ni jauh. Dia kerja kat pelantar laut sana, kat pelantar. Contohlah, ya, tak dapat cuti. Ya, maka ya yang ya lainnya, maknanya wakil-wakilnya ataupun adik-beradik dia boleh menikahkan. Ya, walaupun tidak tidak dapat izin daripada bapaknya. Ya, maka siapa pak saudaranya ke, kalau tak ada pun, ya, daripada adik-beradik lelaki dia pun dia boleh nikahkan. Ya. Jadi kalau demikian tak ada salahnya. Ya. Jadi artinya, ya, wali tak izinkan nikah jalan. Terutama macam Abdul Rahman ni jauh. Ya, dia berada di Syam. Bayangkanlah kat Syam dengan Madinah, kan jauh. Ya. Jadi, ya, hal macam ini boleh. Mana tetap nikah walaupun si wali tu tidak, masa tu macam mana nak dihubungi. Itu tak ada persetujuan. Mana ada surat. Sekarang ni adalah WhatsApp adalah kan. Telefon ada. Ya, mana setuju tak setuju tu adalah WhatsApp dia. Macam dulu. Ya. Macam mana nak bagi tahu jauh kat sana. Ya. Jadi anak tu
terus dinikahkan. Balik-balik si bapa ni dah dapat menantu. Okey, 1011. Dengan 1012 kalikan ya, dia satu hukum. Silakan. Siapa nak baca? Okey. Berembuk ni berunding ya. Nanti bertumbuk pula nanti ya. Satu lagi. Lagi. Diajak berunding ya. Berunding. Okey ya, 1011 dengan 1012. Sekali ya. Hadis sah. Matan, anak janda perlu diajak berunding dalam soal kahwinnya. Dan anak gadis cukup diminta izinnya hukum sebagai satu ketentuan. Jadi dalam urusan ya perkahwinan ini, maknanya wali ini tidak semestinya ada ya kuasa veto dia. Ya, terutama anak yang ya sudah pernah bercerai. Jadi terkadang dia agaknya dia trauma dan sebagainya ya. Jadi ya hal ini ya, dia kalau nak dinikahkan, wali ni kena berunding dengan anak yang janda tadi. Jangan main setuju saja. Itu salah ya. Sebab ya anak yang sudah bercerai ini ya jiwa dia tak sama dengan seorang yang belum pernah berkahwin. Jadi kalau anak itu gadis ya, maka boleh diminta izinnya. Tanda izin keizinannya dikatakan dalam hadis ini ialah taskuta, iaitu diamnya. Mana ya diamnya itu adalah tanda setuju. Mana biasanya anak-anak gadis ini malu. Ya. Oh Tipa, setuju tak engkau ni dengan Marwan ni? Contohnya kan, si bapak cakap, engkau suka tak dengan Marwan ni? Oh Tipa, diam je. Kata si mak, ya syukurlah tu. Ya? Tak nak jawab. Macam tu lah bahasa dia. Ya? Jadi tanda diamnya tu tanda setuju.
Ya, mana dia malu. Tu nak cakap je malu. Dia diam je. Tanda setuju, ya. Kalau tak setuju tentu dia meronta-ronta kan? Tak nak, meronta-ronta dia. Tentu dia meronta-ronta. Ha? Lah. Ataupun dia lari. Ya? Macam itulah, ya. Tapi sekarang anak-anak ni bukan boleh nak runding pun, ya. Lala bila runding, maklah ayah kahwin je lah, ya. Dia suruh ayah dia kahwin atau mak dia kahwin, ya. Macam itulah, ya. Sekarang ni. Baik, sambung lagi. 1013. Siapa tu? Okey. Satu 1013 hadis mauquf. Kalau ruminya MAUQ ya, Q bukan K ya, QUF. Mauquf. Mim waw qaf fa. Matan dia melarang perempuan mengahwinkan perempuan dan mengahwinkan diri sendiri. Hukum sebab mubah. Sebab mubah. Mubah ni maknanya harus. Baik, macam mana ni? Ya. Baik. Keterangan dia macam ni. Perempuan tidak boleh menjadi wali dalam perkahwinan terhadap perempuan lain. Juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Ya. Tetapi Imam Malik dalam kitab Muwatta, tadi sebut Imam Malik ya, meriwayatkan bahawa Aisyah sendiri telah menikahkan anak saudara perempuannya. Aisyah yang menikahkan, bukan lelaki ya. Aisyah menikahkan anak saudaranya perempuan, ya, kepada lelaki itu. Dengan demikian, maka larangan hadis ini tidak menunjukkan kepada ketentuan haram, tetapi sekadar merupakan celaan terhadap perempuan yang menikahkan dirinya sendiri atau menikahkan perempuan lain. Mana tidak, kalau ada lelaki tak baguslah. Itu celaan. Tak eloklah kalau perempuan nikahkan, lelaki ada. Kalau tak ada lelaki lain lah. Macam itulah bahasa celaan. Tapi dia tidak jatuh kepada haram. Ya. Tapi tempat kita tak pernah buat. Ya. Tak pernah buat perempuan nikahkan. Ya, sebab lebih mengutamakan kepada lelaki. Lelaki ada lagi. Ya. Okey, kita teruskan lagi. 1014. Siapa nak baca? Silakan. Kak Zara ada? Dengar tak Kak Zara tu? Kalau nak baca, kamu lagi. Saya tak ada dengan Tak ada ya? Okey. Kita ganti kepada yang lain. Okey. Apa Najah Nizah pun boleh. Silakan. Shigar.
Nafi. Ain. Nafi. Nafi. Okey, 1014 hadis sah. Matan dilarang kahwin sigor. Dilarang kahwin sigor. Yaitu orang laki-laki mengahwinkan anaknya kepada laki-laki lain dengan syarat anak perempuan dari laki-laki yang kedua dikahwini pula oleh laki-laki pertama. Tetapi tidak memakai mahar. Hukum tidak sah perkahwinannya. Baik. Sigor ni, sigor ni seorang wali yang mengawinkan anak perempuannya ataupun saudara perempuannya. Saudara perempuannya mana adik-beradik dia lah. Kepada lelaki lain. Dengan perjanjian lelaki itu, dengan perjanjian lelaki tersebut mengawini anak perempuan atau saudara perempuan kepadanya. Dan tidak ada lagi kewajipan membayar mas kahwin. Atau dengan kata lain, dah. Okey, tukar macam itulah, sama-sama. Dia nikahkan anaknya ataupun dia nikahkan adik dia kepada seorang lelaki. Kemudian bapa lelaki ini ada anak. Anak tu kahwin dengan anak kepada bapa perempuan tu. Jadi dah tukar menukar macam tu. Tapi tukar menukar macam tu tak payah mas kahwin. Tak payahlah mas kahwin, dah sama-sama. Balance kata dia. Nabi larang, tak ada perkahwinan macam ni. Ini disebut dalam bahasa Arab sigor. Perkahwinan sigor, tak ada. Ini dicipta sendiri, tak ada. Tak ada perkahwinan sedemikian. Okey, satu lagi. Siapa nak baca? Siapa nak baca? Okey, sila. Okey, 1015. Hadis boleh dipakai. Matan, perempuan yang sudah dikahwinkan dengan orang yang tidak disukainya
boleh memilih untuk diteruskan atau membatalkan perkahwinan itu. Hukum sebagai satu ketentuan. Zaman Nabi ada kuasa. Ya. Seorang perempuan, dia datang kepada Nabi, dia menerangkan bahawa bapa dia nikahkan dia. Tapi aku tak suka dengan lelaki itu. Lalu Nabi beri pilihan, nak teruskan ataupun nak berpisah. Dia kata nak berpisah. Nabi pisahkan dia. Ini terkadang yang suka ni orang tua, anak tak suka. Kadang dipaksa-paksa, sehingga anak ini pun nak jaga hati orang tua. Dia pun berkahwin. Ada pernah kejadian, kejadian betul. Di Shah Alam, kejadian betul. Yang mana dia sudah berkahwin 2 tahun. Kemudian si ibunya cakap dengan anak perempuan dia, tak ada ke maknanya tanda-tanda nak mengandung ke apa. Kata dia, macam mana nak mengandung? Tidur pun asing-asing, kata dia. 2 tahun tidur asing-asing. Jadi dia hanya berlakon. Bila ada mak ayah dia berlakon macam elok je lah. Macam tu. Tapi hakikatnya masing-masing buat jalan masing-masing selama 2 tahun. Ini kerana apa? Kadang orang tua yang suka, dia tak suka. Masing-masing tak suka. Akhirnya keputusannya pisahlah, baru tahu dipisahkan. Itu punca mak dia tanya. Kalau tadi tak tahu cerita, tak tahu hal. Jadi hal ini zaman Nabi dulu, perempuan ni mengadu kepada Nabi. Nabi kata, Nabi bagi pilihan, nak teruskan atau nak lepaskan. Dia kata dia tak suka, dia lepaskan. Jadi lepaskanlah. Itu makna dalam Islam dia tidak boleh kongkong dalam hal ini. Maknanya kalau tidak ada kerelaan, tidak ada kesuka, hendaklah jalannya keluar, iaitu tolak. Tolak itu adalah jalan terakhir untuk keluar. Jadi dalam Islam ada jalan keluar. Kadang agama lain ada jalan tak keluar. Ini lagi bahaya. Hidup sehidup semati. Macam tu. Macam amalan sati. Amalan sati ni, dia sehidup semati. Amalan sati di India. Maknanya kalau suaminya mati dulu, dia pun rela dibakar sama. Macam tu. Sehidup semati, dia tak ada cerai. Tak ada cerai. Baik, itu saja untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah hari ini. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Sadaqallahul azim.